Yang ketiga bertanya pada musuh. Nak tahu kelemahan diri, tanya orang yang kecilkan saya. Nak tahu kelemahan Haji Ibrahim, tanya siapa yang bencikan saya. Siapa yang tak suka dengan saya. Lambat-lambat lah. Jangan tanya pada kawan. Jangan tanya pada sahabat. Oh, ini baik aja lah. Tak nampak kelemahan kita. Nak tahu, tanya pada musuh. Yang ketiga. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat ramai. Bergaul dengan masyarakat ramai. Jangan seorang diri je. Kita akan nampak. Orang ni pemurah. Ini kedekut, pakil, tangkai jerin, tak hidung masin. Orang ni hafalannya banyak. Kita ni kena atasnya mudah abad. Orang ni penyabar je. Kita ni kampui. Nak metor katanya. Jadi kena bergaul dengan masyarakat ramai. Itu 4 cara kita nak kenal kelemahan diri kita. Itu kan dia nombor 4. Ilmu yang memberi manfaat itu menyebabkan kita kenal kelemahan diri kita. Nak kenal diri kita ada 4 cara itu. Yang kelima, dia tahu cara-cara syaitan menipu daya dia. Mana syaitan tu? Teknik-teknik syaitan, taktik-taktik syaitan dia kenal. Dia tahu macam mana syaitan tu menipu daya manusia-manusia supaya tidak melakukan kebaikan, supaya melakukan kejahatan. Macam majlis mengaji malam pagi syaitan akan cuba halang, akan cuba ganggu supaya tuan-tuan dan puan tidak sepenuhnya perhatian kepada majlis pengajiannya. Macam-macam. Dibawanya senjata macam-macam. Yang pertama dibawanya kelak. Bila kena kelak setan macam. Mula ulu-ulu yang macam tu. Nganggu je. Belum lagi ni. Nanti sedang dia. Itu yang pertama. Tak berjaya. Kejap tak berjaya. Semua orang celik di macam nampak ni. Tak berjaya. Dia akan bawa senjata yang kedua. Apa yang senjatanya? Gincu. Gincu pertama ni. Video. Bila kena gincu setan macam. Ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Dia kena gincu setan. Ya? Bersembang ketika majlis ilmu sedang dijalankan. Itu dah kena gincu setan. Buat bila ada majlis ilmu jangan sembang-sembang, jangan cakap-cakap. Nak cakap boleh tapi pada ustaz. Tanya pada cik guru tak apa. Tapi jangan sembang sama sendiri. Ini dah macam-macam sembang. Cerita bola sepak lah, cerita hoki lah, cerita olahraga lah, cerita sepak takraw lah. Itu sembang. Tengok ustaz tengah ngajar. Tapi sini tak ada lah. Banyak benda yang baik tau. Itu cara setan untuk apa? Cara setan untuk mengganggu majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis yang mendatangkan pahala, majlis-majlis taat kepada Allah Taala. Tak juga berjaya, tak ada orang cakap. Setan akan bawa senjata yang ketiga. Apa yang tertembaknya? Tongkat. Ini perempuan, tuan-tuan dan perempuan ini duduk atas kursi Korang berkesan lah. Kalau duduk ada lantai, itu boleh selemput balik. Angkat tangan tak? Minta dia berustaz nak keluar. Tengok ustaz tu dia nak pergi ke tanda. Rupanya dah, dia keluar pergi kepada motor kan. Disorongnya motor di sana, bawa terus sampai keluar pagar. Sampai keluar pagar, dia start motor tu, dia cabut balik. Berjaya sekat. Kejap ni tak tahu pun berdaya dah. Jadi itu yang kelima ya. Dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadahnya. Iaitu kalau ada ujub, riak, takabur, sumah, itu boleh batal pahala ibadah. Itu 6 cara. Tanda
ilmu yang memberi manfaat. Kita dah habis baca ni. Hidayatul Salikin dah habis ke belum? Puan-puan, Hidayatul Salikin dah habis ke belum? Udah. Macam mana tak pernah dengar apa? Dah belamat? Macam tak pernah dengar? Ini bukan zaman dengar? Kenapa? Pasal tak rojong. Simpan kitab tu terus. Yang baca nak baca apa? Lipat. Semut. Anak-anak. Tikui macam. Ada tu tak ingat. Patutnya rojong lah. Bila rojong baru boleh faham. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Tajuknya larangan berjual beli dengan riba. Itu tajuk kita pagi ini ya. Larangan berjual beli dengan riba. Riba itu satu transaksi yang haram, yang Allah larang. Allah kabar Al-Quran apa? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dengan riba dengan riba. Bukan nak bangun. Jangan pembangunan, tapi jangan terlibat dengan riba. Karena hukumnya haram. Apa itu haram? Dibuat berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Kedudukannya mesti ditinggalkan. Itu haram ya. Nah, jadi larangan tu. Jangan yang haram buat juga. Tahu pun dia tahu buat juga. Tahu riba haram buat juga. Nah. Tahu membuat haram membuat juga. Nah, itu tak ada perbezaan. Ilmu tak ada perbezaan. Dia kena apa? Kena tinggalkan riba tu. Adapun berjual beli dengan riba mengandungi dosa besar. Dosa besar. Orang yang mengamalkan riba tu orang zalim tu orang fasik. Tuan-tuan dan puan, zalim ke fasik? Zalim. Fasik lah dosa kecil. Zalim dosa besar. Lama yang masuk neraka ni. Anda jangan amalkan riba. Itu dosa besar. Kalau dosa besar tak terhapus dengan kebaikan, tak terhapus dengan wuduk, tak terhapus dengan ibadah, tak terhapus dengan apa? Perkara-perkara baik lepas itu. Dia kena taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat baru terhapus. Kalau riba kena taubat. Tak ada hapus dengan ambil wuduk, tak ada hapus dengan sembahyang, tak ada hapus dengan sedekah. Dia kena taubat nasuha, yang sebenar-benar taubat baru terhapus ya. Kalau tidak tak apa lagi. Jadi dosa-dosa ya. Dan bahaya yang besar, yang berat, bahaya yang berat. Bahaya benar kalau dosa besar masuk neraka. Masuk neraka lalu menahannya. Tapi lalu menahan neraka yang dengar. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengan pernyataan ini adalah selemah-lemah api neraka adalah 70 kali kuat, lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang paling kuat? Tuan-tuan, api dunia ni apa yang paling kuat? Nah, pertanyaan saya agaknya laser lah. Laser tu mesti pencahaya. Kuat penuh api tu. Itu beda saya tahu. Ada orang mengatakan elektrik, ada orang mengatakan gas. Tapi bagi saya laser paling kuat. Laser tu 70 kali ganda lebih kurang, lebih lemah kekuatannya daripada selemah-lemah api neraka. Laser tu kuat tu. Tapi dibanding api neraka dia 70 kali ganda lebih lemah daripada laser, daripada sekuat-kuat api dunia. Siapa lalu nuhah neraka? Siapa lalu nuhah api neraka? Yang kita lalu minta tu buat ina ada benar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Kalau saya 3 kali buat ina ada benar.
wa qina azabannar, wa qina azabannar ya. Karena kita tak lalu nanggung neraka. Tak ada siapa lalu nanggung neraka. Nah, dah masuk neraka jadi kekik dalam neraka tu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Itu jadi kekik orang neraka tu. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat neraka tu. Dah siap no. Menggunung-gunung. Tak ada apa yang boleh tahan. Kena besi-besi jayo. Kena kayu-kayu untung. Kena daging manusia habis jadi debu. Dah siap no. Wa sami'na. Apa tu wa sami'na? Kami dah dengar. Orang neraka tu jerit kekik. Aduh. Ayo yo. Tu ke mana kan? Aja. Tu ke mana kan? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana kan? On die. Orang mana kan? Induk ketolong nangungnya. Awasami'na kami nak dengar. Farji'na kembali kalau kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Apa? Nak amal solehan, nak beramal amal soleh. Apa tu amal soleh tuan-tuan? Amal soleh itu artinya apa saja dibuat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Lain ke Islam Tuhan tak terima. Bila ikut Islam baru namanya amal soleh. Nak amal solehan, kami nak beramal amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang dah yakin. Masih tak ada pedah lah. Tak ada kebenaran lagi. Udah masuk neraka tak ada kebenaran lagi. Sebelum masuk neraka tu kita nak hindarkan diri kita daripada jangan masuk neraka ya. Okey, tidak susah. Mengandungi dosa besar dan bahaya yang berat. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqa minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam ta'malu wa'zanu bi kharbin min Allah wa rasulih. Tidak apa ni ayat Qurannya. Pemelayu apa tengok? Wahai orang-orang yang beriman. Siapa beriman? Kita. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Pasti bertakwa itu takut kamu kepada Allah, ikut apa perintah Allah, yang disuruh buat, yang dilarang tinggalkan. Itu tanda-tanda orang bertakwa ya. Bertakwalah kamu kepada Allah serta tinggalkan sisa-sisa riba. Nah, jangan layan riba tu. Jangan libatkan diri dengan riba. Walaupun sisa-sisa ni dia sikit aja, jangan. Nah, ya, sisa-sisa riba jauhkan. Jika kamu benar-benar orang yang mukmin, kalau kamu benar-benar beriman, jauh dari riba. Jika kamu tidak melakukannya, maka bersedialah untuk menerima apa? Perang. Allah istiharkan perang bagi orang yang mengamalkan riba. Allah istihar perang. Tak boleh ada perang tuan. Tak boleh sanggup berperang dengan orang. Allah istihar perang bagi mereka-mereka yang mengamalkan riba. Bersedialah untuk menerima perang dari Allah dan dari Rasulnya. Bukan Allah saja, Rasul pun perang untuk orang riba. Jangan sekali-kali riba. Lebih-lebih lagi akhir zaman ni. Banyak manusia yang mengatakan kita nak baju, kita nak bangun, nak kemajuan. Kalau dari riba macam mana kita nak maju? Nah, kena amalkan riba. Nak beli rumah kena pakai riba. Nak beli toko kena pakai riba. Nak pinjam bank ada riba. Institusi kerajaan pun ada riba juga. Nak pinjam duit kerajaan pun ada riba juga. Nak pinjam duit bank ada riba juga. Nah, nanti yang amal riba saja yang maju. Orang main tak maju. Kenapa? Dia tak amal riba. Cuma nak beli apa?
Jadi Yesus yang banyak kata orang kafir aja. Karena mereka boleh amalkan riba. Jangan dengar kata-kata macam itu. Kita bukan tak nak maju, kita bukan tak nak membangun, tapi jangan ikut cara yang dilarang oleh Allah. Jangan amalkan riba. Membangun dengan Islam. Membangun dengan ketakwaan. Membangun dengan cara-cara yang direda oleh Allah. Bukan tak suruh bangun. Maju bukan cara ini, tapi jangan ada riba. Zaman Rasulullah mana ada riba, tapi boleh bangun, boleh maju. Masyarakat zaman Rasulullah sahabat saya itu maju berapa? Tak ada riba. Lepas itu baru ada riba. Bila masuk penjajah Inggris baru dia diperkenalkan riba. Kerajaan pun terlibat dengan riba juga. Dia ada bunga. Pinjam sekian kena bayar sekian. Pinjam sekian kena bayar sekian. Kita akan beli benda-benda yang mahal tu. Beli kereta tak riba. Beli tanah tak riba. Beli motor tak riba. Beli komputer tak riba. Ini semua riba aja. Seolah riba itu dah jadi benda harus. Seolah-olah. Padahal hukum Allah itu mana ada berubah. Tetap tu sampai hari kiamat. Kalau Allah kata haram tu haram tu. Tak boleh yang haram tu jadi halal tak ada. Yang halal jadi haram ada. Tapi yang haram jadi halal tak ada. Jalan Islam. Jadi jangan amal riba. Bertakwalah kamu kepada Allah serta tinggalkan sisa-sisa riba. Jika kamu benar-benar orang yang mukmin. Kalau kamu benar beriman, buat. Jangan cakap je beriman. Imam beriman, tapi amal ke riba. Imam beriman, tapi tak nutup aurat. Saya beriman, tapi pakai surat pendek. Kalau betul beriman, buat apa yang Allah perintah. Tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau benar-benar beriman. Karena istilah orang beriman itu apa? Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Baru sempurna iman itu. Apa artinya? Tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan hati. Kalau betul-betul beriman, hati itu setuju. Benda itu memang betul. Wa iqrarun bil lisan. Yang kedua kena lafaz dengan lidah. Kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena lafaz dengan lidah. Abdul wa amalan bil arkan. Yang ketiga kena amalkan dengan anggota kita. Kamu dah beriman, mau sembahyang. Kamu dah beriman, jom nutup aurat. Sudah beriman, bayar zakat. Kalau betul kamu beriman, tutup aurat apa namanya? Akhlak yang baik, berjuang dengan Islam. Ini naik tiga, baru sempurna iman. Dah tahu, benda haram buat juga. Dah tahu benda wajib, tinggalkan juga. Itu bukan orang beriman namanya. Itu pura-pura beriman. Kita tak nak pura-pura beriman, nak betul-betul jadi orang beriman. Kalau kamu orang beriman, jika kamu benar-benar orang mukmin, jika kamu tidak melakukannya, maka bersedialah. Kalau tak nak tinggalkan riba, bersedialah untuk menerima perang dari Allah. Allah isytiharkan perang. Dari Allah dan juga dari Rasulnya. Rasul pun isytihar perang bagi mereka yang melakukan riba. Jadi jangan sekali-kali nak membangun tapi amalkan riba. Tak boleh. Hukum ini dah sampai kiamat. Tak berubah-ubah. Walau apa alasan pun. Tak boleh. Kemudian tengok siapa yang berdaya berhadapan dengan peperangan Allah. Siapa yang berdaya berdepan dengan Allah Ta'ala. Perang dengan Allah Ta'ala. Dan Rasulnya. Siapa berdaya? Tak ada siapa lalu pun. Kami sekalian berlindung kepadamu. Kepadamu itu kepada Allah. Kami berlindung kepadamu. Ya Allah.
dan apa dari ditimpa kutukan dan balak. Kita nak kutukan dari Allah dan ke bencana dari Allah. Balak tu bencana lah, bukan kayu balak ya. Balak serta apa ditemani oleh kesengsaraan. Dia datang sengsara. Dan neraka mana dia seronok, mana dia senang, mana dia selesa, mana dia sedap, mana dia sukacita. Dan neraka ada apa? Kesengsaraan, keazaban, kedukacitaan, kesakitan. Itu jalan neraka tu. Mana-mana neraka mau itu. Tak ada tempat nak bersenang-lenang, selesa, tak ada. Dan neraka azab saja. Yang dahsyat tu, itulah neraka. Berbeza dengan syurga. Syurga tak ada sedih. Kalau syurga tak ada duka cita, tak ada merajuk, tak ada menyesal, tak ada kecewa. Syurga tu seronok aja, penuh dengan nikmat. Sebab ada syurga namanya Jannatun Na'im, syurga yang penuh dengan nikmat-nikmat. Nikmat syurga ada berapa tuan-tuan dan puan? 99%. Semua nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Yang di dunia ni berapa persen? Tuan-tuan dan puan, yang di dunia ni ada berapa persen? Hanya ada 1% saja. Itu yang kita kebut-kebut tu. Yang berperang tu, Yahudi berperang dengan orang Burman, orang Palestin, nak merebut 1% je nikmat dunia. Berbunuh-bunuh. Apa? Berkelahi, bergaduh, tak bertegur, bermasa-masa muka kerana nak merebutkan hanya 1% saja. Sedangkan 99% lagi nikmat Allah sediakan di syurga ya. 8 syurga Allah sediakan. Bermacam-macam ada. Tak boleh nak cerita kan? Kerana dalam syurga tu nikmatnya tak pernah kita lihat dengan mata, tak pernah kita dengar dengan telinga, tak pernah kita bayangkan dengan hati. Tak boleh. Tak tahu nak mencerita ke mana. Ini perasaan hati pun tak ada. Ini Allah khabar ni dalam hadis kursi. Apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Cara kita layak diiktiraf sebagai hamba. Fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok. Cantiknya, lawanya, indahnya, egiknya, menariknya. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok. Sedapnya, lazatnya, merdunya. Di syurga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun kita tahu. Terus nak cerita kan, nak bayang pun tak boleh. Tak dapat nak bayang. Itu Allah sediakan di dalam syurga. Yang dalam dunia ni hanya 1% saja. Yang itu pun tak terbilang di kita. Baru 1% itu tak terbilang di kita. Mana tahu? Allah khabar. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, kamu nak kira, nak bilang nikmat Allah di dunia ni, nescaya tiada terhitung oleh kamu, tiada terbilang oleh kamu. Itu baru 1%. Berapa 99% lagi yang Allah sediakan di syurga. Orang yang terdik nak 1% kan, nak 99%. Itu kena ilmu yang beri manfaat tu. Dia nak nikmat syurga, bukan nikmat dunia ni. Dapat syurga betul. Itu kita tak. Jangan amalkan riba. Nanti kita akan bahagia nanti di syurga. Baik. Rasulullah SAW sendiri telah melahirkan pemakan riba, telah melaknati pemakan riba, telah melaknati laknat. Celaka kamu untuk orang yang makan riba ni. Rasulullah laknat. Allah pun
Istihad perang, Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Melaknat pemakan riba. Lagi, agen-agennya, tukang-tukang yang menganjurkan riba tu, tukang tolehnya, tukang buat pendajiannya, transaksinya semua dilaknati oleh Rasulullah. Agen-agennya, lagi apa? Penyaksinya dan penulisnya yang menulis perjanjian itu semua dilaknat oleh Rasulullah. Dan penulisnya, sebagaimana bunyi sebuah hadis atau dalam Nabi. Itu apa hadisnya? Rasulullah SAW juga telah mengkategorikan makan riba itu di antara 7 bencana yang membinasakan. Ya. 7 dosa besar tu di antara makan riba. Yang besar sekali syirik. Yang kedua makan riba. Yang ketiga memakan harta anak yatim dan sebagainya. Itu yang dosa besar. Termasuk riba lah. Derhaka ibu bapa. Dosa besar lah itu. Jadi telah mengkategorikan makan riba itu di antara 7 bencana yang membinasakan. Yang di antaranya apa? Mensyirikkan Allah Ta'ala. Syirik itu memanglah. Syirik itu bukan dosa besar saja. Syirik itu kafir. Paling besar ialah syirik. Allah bagaimana berkata, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida," kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia tersesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi jangan syirikkan Allah. Dia kafir. Esok di akhirat sekarang syurga tak jumpa-jumpa. Lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Bila jauh dengan syurga dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Ini yang terkait syirik. Syirik ni ada 3 jenis. Yang pertama dia panggil syirik jali, syirik yang terang. Orang nyembah patung, orang nyembah matahari, orang nyembah bintang, orang nyembah gunung, orang nyembah lembu, itu syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar. Itu namanya syirik khafi, tersembunyi. Dia tak sedar, dia tak tahu. Di antaranya apa? Contohnya, dia angkat besar. Dipanggil dia merasmikan satu majlis. Dia pun datang. Dia pun cara. Tengok di depan dia tu ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Komunis. Nak ambil hati semua apa kata dia? Semua agama adalah baik. Dengar tak lo? Apa kata dia? Semua agama adalah baik. Syirik tu tuan-tuan dan puan, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism. Syirik tu menyekutukan Allah. Kafir jadinya. Jangan sekali je. Kalau kita mangkat besar apa tu? Dia nama syirik ni syirik apa? Syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Jadi mana yang mangkat besar jaga baik. Jangan keluar kenyataan itu. Yang ketiga namanya syirik kecil. Itu tak ada kafir. Syirik kecil. Syirkul asghar. Yang aku tahu, yang aku takut untuk kamu, kata Nabi, lebih aku takut daripada harimau, ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda ialah ar-riya'u, riya'. Riya' itu syirik kecil. Syirik juga tapi masuk golongan syirik kecil. Tak ada kafir, tapi dosa besar. Betul tak? Hukum tak ada kafir. Bukan batal imannya, tapi berdosa besar. Benar? Angkat tangan orang tak? Yang lebih nahon. Itu syirik kecil. 3 jenis syirik.
Semua tu. Jangan sekali-kali ya syirik tu. Lagi apa tadi? Membinasakan semua tu. Di antara tujuh yang membinasakan yang di antaranya mensyirikkan Allah Ta'ala, membunuh jiwa yang diharamkan. Bunuh jiwa yang diharamkan dibunuh juga. Karena geram umpamanya, tikam itu mati. Kalau ada tak boleh bunuh orang. Tapi kalau dengan hak tak apa? Kalau dia tukang apa? Tukang pancung, tukang apa? Orang zina dipancung, tak apa? Karena dia memang itu kode dia. Tukang redam dalam mati umpamanya, tak apa? Dia tokoh agama umpamanya, tak apa? Itu kerana dia dapat pahala apa tu? Bunuh orang dapat pahala. Kerana dia nukuk agama. Tak boleh beriman jadi kafir. Jadi hukumnya potong kepala, pancung. Boleh tu. Dan sebagainya, itu tak apa. Tapi yang haram membunuh kan bukan hak. Itu dosa besar. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana bunyi sebuah hadis juga, ada hadis yang kata jangan bunuh. Itulah bersabda Rasulullah SAW, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha an yankihu rajulu ummah." Ia ke ummah tu. Ummatannya. Riba itu mempunyai 73 pintu. Ada 73 pintu. Sab'una salah satu sab'una baban. Ada 73 pintu. Ada 73 pintu lah. Riba tu. Macam-macam namanya riba. Yang paling ringan di antaranya ialah seperti seorang menikahi ibunya sendiri. Itu paling ringan tu. Dosanya macam dia nikah dengan maknya sendiri. Boleh kan nikah dengan mak sendiri? Boleh kahwin dengan mak? Tak boleh. Itulah dosa. Besar dosanya. Kalau dia macam menikah mak dia. Macam itulah riba. Yang paling kecil tu. Yang paling kecil dosanya macam dia menikah dengan mak sendiri. Hebatnya dosa riba ni. Jangan kita berani-berani benar melakukan riba. Kemudian arba'atun haqqun 'ala Allahi alla yadkhulhumul jannah wala yadhiqahum tamimaha. Bagaimana? Mudminul khamar, mengekalkan minum arak. Wa akallu mala yatim bi ghairi haqq. Lagi wal aqu bil walidain. Artinya apa? 4 golongan manusia patut Allah tidak masukkan dalam syurga. 4 golongan manusia dia tak dapat masuk syurga. Kalau tak masuk syurga ke mana? Neraka. Siapa 4 golongan tu? Allah tak akan masuk dalam syurga. Tapi masuk neraka tu. Tidak masuk dalam syurga. Dan tidak membiarkan mereka mengecap nikmat syurga itu. Tak boleh. Dalam syurga itu nikmat lagi mana ada duka cita, mana ada balak, mana ada bencana. Nikmat dia. Ini tak dapat. Tak dapat mengecapi nikmat syurga itu. Iaitu yang pertama tai arak. Tahu tai arak? Minum arak apa dia? Pagi-pagi dah minum arak. Tengah hari minum arak lagi. 10 minum arak lagi. Itulah.
Arak tu dari minuman biasa dia. Tai arak namanya. Nah, ada lagi orang betul. Dia nak minum arak ada. Orang Melayu tak ada. Kita orang Kapio ada ya. Araknya ada saja. Di rumah tu ada macam-macam apa? Macam mini bar. Macam-macam arak ada. Nah, Guinness Stout ada, Hennessy ada, Brandy ada, apa? Bulldog ada, Champagne ada, Cognac ada, semua ada. Ada tai arak. Anda ada Ustaz ni, nama arak apa apa? Itu tai arak. Ada seorang yang saya kenal, pernah bergaul dengan saya. Dia ngabur pada saya. Aku ni kalau Coca-Cola ke teh ke Milo ke tak main lah. Nak minum mesti whisky, mesti apa champagne, mesti brandy. Minum itu minumannya. Ada dunia orang tu. Mudah-mudahan Allah dah ampunkan dosa ni. Saya kenal orang itu. Dia ngabur saya. Sepertinya dia minuman biasanya tak main. Cuma arak ada. Dengan tu. Sama-sama ya. Tai arak. Ya. 4 golongan tadi ya. 4 golongan manusia patut Allah tidak masukkan ke dalam surga. Dan tidak membiarkan mereka mengecap nikmat surga itu. Yang pertama iaitu tai arak. Yang kedua pemakan riba. Yang pemakan riba, sama dia bagi orang riba dia, ataupun dia makan riba sendiri, ataupun dia jadi tulis, dia jadi saksi, dia jadi ejen-ejen dan sebagainya. Semua terlibat dalam riba ya. Pemakan riba. Kemudian yang ketiga orang yang makan harta anak yatim tanpa hak. Makan harta anak yatim tanpa hak. Itu dosa besar tu. Karena anak yatim itu patut kita bela, patut kita pelihara, patut kita jaga juga. Jangan biarkan kebajikan mereka tu terabai. Kalau kita biarkan juga, kita masuk dalam golongan orang yang mendustakan agama. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adakah kamu nampak mereka-mereka yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka-mereka yang membiarkan kebajikan anak-anak yatim. Itu pendusta agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Memang kedekut terhadap orang yang pakai miskin. Genggam tangannya. Orang pakai miskin, anda akan menderita. Saya menyuruh kamu menjadi miskin, saya menyuruh kamu tak kerja. Itu pendusta agama itu. Wawailul lil musallin, maka wail bagi mereka-mereka yang sembahyang. Sembahyang tu dapat nak kuat. Berarti jangan balik daripada itu. Karena disambungnya. Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi mereka-mereka yang sembahyang, yang mereka itu lalai di dalamnya. Baru dapat wail. Wail itu bukan nama neraka tuan-tuan. Wail itu nama satu lembah dalam neraka Jahannam. Wail dalam neraka Jahannam. Yang kalau seekor burung terbang dari tepi ke tepi memakan masa 500 tahun penerbangan. Wail benar. Bagi mereka-mereka yang lalai dalam sembahyang. Lalai dalam sembahyang itu ada 4. Yang pertama, lalai sembahyang ikut waktunya. Sembahyang subuh pukul 9. Sembahyang zuhur pukul 5. Sembahyang asarnya pukul 8 malam. Sembahyang maghribnya pukul 10 malam. Sembahyang isyak pagi esok tu. Pukul 10 pagi esok sembahyang isyak. Itu dekat wail.
Nah, yang kedua, yang pertama itu lalai menunaikan sembahyang dalam waktunya. Yang kedua, lalai daripada mengerjakan sembahyang secara berjemaah. Seorang lelaki aja, perempuan tak apa. Lalai daripada mengerjakan sembahyang dalam berjemaah. Seorang-seorang aja. Orang yang seorang di rumah, seorang lelaki dikira sebagai sesat. Apa kata Nabi? Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, tak nak datang ke surau, tak nak datang ke masjid, di rumah pun tak seorang-seorang aja, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Nabi ngacau sesat. Itu lalai yang kedua. Tak mau berjemaah. Lalai yang ketiga, tengah sembahyang. Tengah sembahyang nampak David Beckham. Kenal David Beckham? Tengah sembahyang nampak Ronaldo. Kenal? Tengah sembahyang nampak Lee Chong Wei. Kenal? Kenal belakang tu ya. Tengah sembahyang nampak Aishwarya Rai. Kenal? Oh lagi kenal. Tapi tak kenal Mabda'ah tu. Tengah sembahyang nampak Sarohan. Tengah sembahyang nampak P. Ramlee. Tengah sembahyang nampak Saleh Kamel. Takkan tak kenal. Ini Mabda'ah kalau tak kenal. Jadi itu lalai yang ketiga. Tengah sembahyang nampak Saloma. Tengah sembahyang nampak Syarifah Aini. Tengah sembahyang nampak Tony Curtis. Kenal? Tak kenal ya. Tengah sembahyang nampak Elizabeth Taylor. Kenal? Ada yang kenal. Tengah sembahyang nampak Marilyn Monroe. Kenal? Sudah tak? Wild kan? Wa wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang ketiga, yang keempat lalai daripada menyempurnakan tuntutan sembahyang. Sembahyang tu ada tuntutan lah. Dia berjanji dengan Tuhan. Dia tak berjanji dengan Tuhan. Ada. Tak pernah berjanji dengan Tuhan kan? 5 kali sehari berjanji dengan Tuhan. Tapi tak tunaikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki ibadah-ibadah yang lain daripada sembahyang, wa mahyaya wa mamati. Ya kedua tu, satu pendek atau panjang. Jangan wa mahyaya wa mamati, tak betul. Jadi dah orang baca macam tu, wa mahyaya wa mamati. Ya dah. Ayat Quran tu. Salah baca berdosa. Cuma tak baca sembahyang kan dia bukan rukun ya. Dia sunat. Tapi berdosa. Anda baca ayat tak betul. Satu panjang, satu pendek. Wa mahyaya wa mamati. Mau tu. Hidup dan mati aku semata-mata ikut peraturan kamu. Tidak janji. Tiba-tiba lepas dia salah. Sudah semua kain kita nabi balik. Tadi dah janji nak ke peraturan Allah. Lepas dia salah, ambil nama ekor. Lepas dia salah, pakai seluruh pendek. Melanggar perjanjian dia dengan Allah. Itu 4 jenis orang lalai. Jadi pendusta agama ya. Lalai dalam sembahyang. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun, yang mereka yang menunjuk-nunjuk itu balik kepada pendusta agama itu. Wa yamna'una ma'un, dan dia tak mau memberi nasihat kepada mereka yang minta nasihat. Ada. Jadi jangan lalai dan nanti akan masuk wail. Jadi orang nipu timbang nak kita baca dulu. Orang nipu timbang, nipu sukat masuk wail Wailul lil mutaffifin alladzina yaqtalu 'alan nas yastawfun. Nanti masuk dalam wail
Kemudian apa? Dan satunya lagi az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah wal birru bil-birr wa sya'iru bil-sya'ir wat tamru bil-tamrin wal mal'u bil-malhi wal malhu bil-malhi. Masalan apa itu? Masalan binisli sawa'u bisawa'i yada biyadi wa idza talabtu hadhihi asnaf wabi'u kaifa syi'tum idza kana yada ya idza kana yada bayyid nah biyadin biyad cakap Melayunya apa? Nah, emas dengan emas itu riba tu. Nah, emas bayar dengan emas lebih bayarnya riba tu. Perak dengan perak, gandum dengan gandum. Sukatan kamu minjam segantang bayar apa? Bayar 2 gantang untuk gandum sebuah. Itu riba tu. Gandum dengan gandum. Bagaimana? Apa itu terigu? Terigu dengan terigu. Apa ini terigu? Saya belum tahu benda. Terigu. Apa ini entah? Saya belum tahu. Jadi ini makan itu terigu dengan terigu. Ya, korma dengan korma. Apa ini terigu itu? Tahu? Apa dia? Koci, tepung, kopi. Tahu, tak nak saya negeri. Tak tahu apa tak tahu. Nah, terigu dengan terigu, korma dengan korma. Apa garam dengan garam. Apabila diperjual beli hendaklah masing-masing yang sama jenis. Ada yang lagi ada jenis baik yang jenis kawan saya mesti sama-sama. Nah, sama banyak sekatan yang sama. Dan satu waktu masa penyerahannya sama. Apabila bangsanya berbeza-beza tidak sama, barulah boleh kamu menjualnya menurut kehendak kamu. Nak mahal boleh karena tak sama, tetapi waktu penyerahannya mestilah serentak. Bukan ditangguh ya, serentak kedai itu, itu riba. Kalau meh dengan meh, darah dengan darah, sosial dengan sosial, makan dengan makan. Kurma dengan kurma, jangan lebih, timbangnya jangan lebih. Ya, jadi pun jangan lebih, jadi kurma bagus, jadi kurma tak bagus ada, masih sama. Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita hukum riba. Menerusi hadis ini. Hadis ini ada hukumnya haram. Lantaran itu tidak ada jalan lagi bagi seseorang pun untuk menentang dengan banyak songeng. Anda boleh riba haram. Akhir zaman kita kena haruskan dengan tak ada jalan kita nak menentang daripada dan tidak patuh kepadanya. Allah Ta'ala berfirman apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ayat Quran dia, surah Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang diperintah kamu oleh Rasul, kamu ikut buat. Wa
ma nahakum anhu fantahu. Mana yang dilarang kamu membuatnya enggak kamu tinggalkan. Nah, kalau Quran itu mana yang Rasul suruh buat, mana yang Rasul larang tinggalkan. Mesti patuh ya. Nah, apa yang diberikan, ditunjukkan oleh Rasul, maka hendaklah kamu mengamalkannya. Mengambilnya, buat. Dan apa yang ditegahnya, ataupun dilarangnya, maka hendaklah kamu menghentikannya. Dia yang dilarang Rasul itu yang buat. Karena Rasul yang larang itu. Bila Rasul larang, Allah melarang. Bila Rasul suruh, Allah suruh. Kemudian firman Allah lagi apa? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul ini menjaga supaya tidak apa? Supaya tidak ditimpa ujian atau ditimpa siksa yang pedih. Orang yang kena jaga hukum ini, kena taat. Bila yang haram jangan buat, yang wajib jangan tinggalkan. Itu riba. Barang siapa yang menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, jagung dengan jagung, kurma dengan kurma, bagaimana? Mesti sama, apa? Timbangannya, sama timbangannya, serta jenisnya, kualitinya juga sama jenisnya, dan diterima tunai, terima tunai itu. Jika seterusnya berbeza seperti gandum dengan jagung, dia berarti juga jagung dia ni, pupuk dengan jagung dulu, gandum dengan jagung, apa? Jika jenisnya berbeza seperti gandum dengan jagung ataupun jagung dengan kurma, atau dibolehkan, boleh ya, dibolehkan yang satu melebihi. Tengok nilai lah, mana lebih bernilai, jagung ke gandum. Tengok mana lebih boleh lebihkan. Kalau nilai jagung tu tak ada banyak jagungnya, atau kalau orang kalau nilai boleh lebihkan jagung dia. Tengok boleh, dibolehkan, tapi jangan nilai. Seperti gandum dengan jagung, ataupun jagung dengan kurma, dibolehkan yang satu melebihi jenis yang lain. Boleh. Tengok apa nilainya. Jagung kalau bernilai, kurma kalau bernilai. Dengan syarat penerimanya apa? Tunai. Tidak itu. Tanggung ya. Di dalam bab yang menguraikan perkara ini ada banyak liku-liku, banyak apa? Bengkang-bengkoknya, jaga-jaganya. Yang susah ada, yang senang ada, banyak liku-liku. Dan masalah yang boleh dicek baca balik. Dalam kitab rekap, banyak kitab rekap, bab riba, cari bab riba. Yang disebutkan di sini hanya sekadar contoh saja, untuk pengenalan saja.
Nah, lantaran itu, wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah kamu apa? Mengambil berat. Hendaklah kamu mengambil berat. Pasti juga mengambil berat terhadap perkara riba ini. Jaga riba tu, jangan riba dengan riba, hanya punya haram. Nah, jagalah diri kamu sebaik-baik jagaan daripadanya, kerana riba itu telah diharamkan oleh Allah Taala serta dicegah sekalian. Semua tak ada yang halal riba tu. Dicegah sekalian hamba-hambanya daripadanya. Dia menganggap riba itu satu barang yang kotor, keji. Nah, jangan buat yang riba tu, kotor, keji, duitnya haram. Nah, dikutuk, ya betul, dikutuki, tiada sedikit pun yang baik, riba tidak boleh beli yang baik. Dan berkat padanya, tidak dapat pahala. Allah Taala telah berfirman, apa itu? Yuhibbullaha riba. Betul? Yamhaqullahu riba. Lagi? Wa yurbil sadaqat. Diadu dengan sedekah. Wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Ya. Artinya apa? Allah menghapuskan kelebihan riba. Tak ada kelebihan riba tu. Serta melipat gandakan kelebihan sedekah. Sedekah tu memang digandakan pahalanya. Boleh sampai 7 kali ganda. Dan Tuhan tiada menyukai orang-orang yang orang-orang yang orang tiada mengenal budi lagi berdosa. Orang tak mengenal budi itu berdosa. Firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba adhafan mudhafa. Lagi apa? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lagi? Wa anfiq apa? Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Cakap Melayu lah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba. Jangan makan riba. Hilang riba tu. Jangan kamu memakan riba yang berlipat ganda. Jangan berlipat ganda.